وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini, yang mana yang merupakan malam yang terakhir, siri yang terakhir kita akan membincangkan tentang golongan munafik menurut Al-Quranul Karim. Malam ni adalah merupakan siri yang ke-12, siri terakhir seperti yang saya sebutkan tadi, yang mana kita akan sambung ciri yang ke-52. Ini bermakna sehingga siri yang ke-11 pada minggu yang sebelum ini, kita telah mengetahui 51 ciri orang-orang munafik. Jadi malam ni kita nak masuk kepada ciri yang ke-52, iaitu ciri yang ke-52 ini adalah ciri yang Allah menyebutkan bagaimana perihal orang munafik ketika mana mereka berada di alam akhirat dan bagaimanakah mereka itu dimasukkan ke dalam api neraka, yang mana mereka akan melalui titian sirat, yang mana titian sirat itu kita memerlukan kepada cahaya, kerana pada waktu itu Allah telah menjadikan keadaannya menjadi gelap. Maka untuk lintas titian sirat itu perlu kepada cahaya daripada amal-amal soleh. Tetapi orang munafik ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memadamkan cahaya mereka. Maklumat ciri yang ke-52 ini sebenarnya ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hadid, surah yang ke-57, ayat 13, 14 dan 15. Muka surat 539. Ayat-ayat ini sebenarnya Allah menyebutkan bersamaan dengan orang-orang beriman. Tetapi digabungkan juga dengan orang munafik, kerana di dunia orang munafik ini dia adalah berwajahkan, menampilkan keislaman. Tetapi pada hakikatnya mereka ini kafir. Jadi kita bacakan ayatnya. Kita tengok terlebih dahulu ayat nombor, saya ambil ayat nombor 12 ya. Tadi saya masuk 13. Bolehlah kita ambil bermula ayat nombor 12. So kena baiki sikit dekat nota ni. Kita ambil ayat nombor 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jom kita tengok terjemahan ayat dia terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, ingatlah, maksudnya peringatkanlah. Ada satu ketika itu, ketika engkau melihat waktu bila? Melihat masa hari kiamat. Orang yang beriman, iaitu lelaki, dan orang yang beriman itu perempuan, cahaya mereka. Cahaya mereka. Kenapa dalam terjemahan kita letakkan kurungan? Kerana cahaya itu ia berpunca daripada iman dan juga amal soleh. Maknanya dengan iman dan amal soleh lah keluarlah cahaya. Jadi orang lelaki beriman, dia buat amal soleh, dia akan dapat mengeluarkan cahaya melalui amal soleh yang dibuat. Begitu juga orang beriman perempuan. Cahaya mereka ini Allah Ta'ala katakan, kita kena baca lagi ayat sebelumnya. Allah mengatakan cahaya mereka itu yas'a, bergerak dengan cepat
di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Okey. Cahaya itu bergerak dengan cepat adalah semasa mereka sedang melintasi titian yang disebut dengan istilah sirat. Okey. Kita pernah mendengar, pernah mempelajari bahawa titian sirat itu sifatnya apa? Yang pertama, di bawah titian itu adanya api neraka Jahannam. Dalam api neraka Jahannam itu ada satu pengait yang dia akan tarik orang yang sedang melintas di atas titian sirat. Okey. Kemudian titian sirat itu ia lebih nipis daripada rambut. Titian sirat itu dia sangat licin. Kalau tersasar sedikit saja, maka boleh menyebabkan jatuh. Kemudian titian sirat itu dia lebih tajam daripada pedang. Maknanya kalau lebih tajam daripada pedang, maknanya orang akan berusaha secepat yang mungkin untuk lintas kerana dia tajam. Lepas tu, kita perlu bergerak dengan cepat kerana ia sangat nipis daripada rambut. Bayangkan kalau kita lalu titi, kita kata titi gantung kan. Kita pun dah takut walaupun titi gantung tu besar. Tapi sebab dia bergantung dengan tali, takut untuk melihat ke bawah. Sedangkan bawah tu tidaklah ada api neraka seperti mana titian sirat. Itu pun kita dah gentar, kita dah takut. Kita lalu jabatan yang kecil pun kita takut. Bagaimanakah jika kita berada di atas titian seperti yang kita sebutkan tadi, yang merupakan titian sangat halus, sangat licin, sangat tajam, di bawahnya api neraka. Jadi nak lalu titian itu, maka ia bergantung kepada amal soleh masing-masing. Jadi amal soleh itu juga ia akan membantu dari sudut mengeluarkan cahaya. So cahaya itu bergerak cepat di depan mereka supaya kita boleh ikut cahaya itu. Okey. Kemudian apa lagi? Belum habis lagi, kita baca lagi ayatnya. Kemudian mereka dikatakan bushra kumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Allah mengatakan pada hari ini, iaitu pada hari mereka lintas titian sirat itu, ada berita yang menggembirakan kamu. Kamu tu siapa? Merujuk kepada orang beriman, lelaki dan perempuan. Okey, dapat apa? Berita apa? Dapat syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kamu masuk ke dalam syurga itu dan kamu kekal di dalamnya. Jadi kalau kamu dah dapat masuk dalam syurga, kamu kekal dalam syurga, kata Allah, yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Kenapa dipanggil kemenangan yang besar Al-Fawzu? Al-Fawzu ni dia merujuk kepada kejayaan yang kita dapat setelah menempuh pelbagai bahaya. Bahayanya apa? Diselamatkan daripada jatuh ke dalam api neraka. Ini bermakna orang yang masuk syurga tu, dia memang nampak api neraka di bawahnya. Memang dia lintas api neraka tu. Jadi apabila dia selamat pergi, selesai dia selamat melintas api neraka di bawahnya, bawah tu api neraka, maknanya itulah kebenangan yang besar setelah Allah masukkan pula ke dalam syurga, kekal di dalamnya. Okey. Kita belum bincang lagi tentang orang munafik. Okey, kita kena sambung ayat yang berikutnya, iaitu ayat nombor 13. Ayat 13 Allah menyebutkan, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Kita menemukan perkataan al-munafiqun. Munafik lelaki wal munafiqat. Munafik perempuan. Lilladzina amanu
lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Okey, apa yang berlaku kepada orang munafik pula? Okey, Allah mengatakan semasa orang-orang munafik, lelaki, munafik yang lelaki dan munafik yang perempuan, mereka berkata kepada orang yang beriman. Kenapa mereka berkata kepada orang yang beriman? Okay, kita kena tengok ayatnya. Mereka panggil orang beriman. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sedikit daripada cahaya kamu. Rupa-rupanya mereka nak menumpang cahaya daripada cahaya orang mukmin itu. Maknanya orang munafik ini mereka tidak ada cahaya. Cahaya mereka tu mula-mula ada. Tetapi akhirnya Allah padam cahaya itu. Jadi mereka tengok orang beriman berada dekat depan. Cahaya mereka ini sangat besar, sangat cerah. Lalu orang beriman itu jawab apa? Setelah orang munafik meminta supaya janganlah cepat-cepat, tunggulah kami nak tumpang cahaya itu. Maka orang munafik, orang beriman menjawab. Kita kena baca ayat yang berikutnya. Okay. Ayat yang samalah tapi kita baca potongan ayat berikutnya. Okay. Orang beriman kata, Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Okay. Orang beriman kata apa? Orang beriman kata, kembalilah kamu ke belakang. Kemudian carilah sendiri cahaya kamu. Okay. Maksudnya orang beriman, mereka tidak mahu menumpangkan cahaya kepada orang munafik, bahkan mereka meminta kepada orang munafik, carilah cahaya kamu sendiri. Pergi cari cahaya kamu sendiri, kata orang yang beriman. Setelah itu, apa yang berlaku kepada orang munafik? Kita kena baca ayat yang tadi, ayat 13 tadi, tapi kita ambil yang potongan ayat di bawahnya. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. Setelah orang beriman menolak untuk menumpangkan cahaya yang Allah bagi kepada mereka, maka Allah buat apa? Lalu diadakanlah di antara mereka sebuah tembok yang mempunyai pintu. Okey, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala meletak halangan di antara orang beriman dengan orang munafik, iaitu melalui satu tembok. Tembok itu mempunyai pintu. Maknanya kalau orang munafik, dia nak pergi kepada orang beriman, dia kena lalu tembok tu. Tembok itulah yang menghalang cahaya mereka juga. Tapi nak lalu tembok itu, adanya pintu. Sebab titian sirat ni dia memang nak pergi ke depan tu ke syurga. Jadi apabila berlaku cahaya itu tidak diberikan kepada mereka, Allah letakkan tembok. Okey. Tembok itu pula, penghalang itu kata Allah, di sebelah dalamnya mempunyai rahmat. Maksudnya apa? Di dalam tembok itu, maksudnya yang dekat dalam, bukan bahagian luar. Maksudnya orang munafik, dia dapat tembok tu bahagian luar. Tapi orang beriman, tembok tu dah kat dalam. Maksudnya orang beriman tu dah berada di dalam tembok itu. So di dalamnya mengandungi rahmah. Rahmah dekat situ maksudnya adalah syurga. Maksudnya siapa lepas tembok tu, depan tu dah syurga dah. Dalam tu ada syurga dah. Tetapi kata Allah,
dan di sebelah luar daripada tembok itu terdapatnya azab. Okey, terdapatnya azab merujuk kepada apa? Merujuk kepada api neraka. Okey. Jelas setakat ni maksudnya Allah memisahkan ya antara orang beriman dengan orang munafik. Ini menunjukkan bahawasanya orang munafik itulah akan bersama-sama dengan orang beriman menintas titias sirat. Okey, ke mana ahli kitab? Mana orang Yahudi, mana orang Nasrani, mana orang musyrikin lain? Okey, kita baca dulu, nanti kita akan sebutkan maklumat tersebut. Okey, kita tengok dulu ayat yang berikutnya. Okey, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sampai 13 ya. Mana 14? 14. Tak ada yang 14 ke? Iyalah, saya minta maaf. Saya bawa ayat 12 dan 13. Saya tak buat ayat nombor 14 dan 15. Tapi tak apa, ayat 14 tu adalah ayat yang orang munafik, mereka macam mereka memberikan alasan kenapa mereka nak tumpang cahaya orang beriman tu. Lepas tu orang beriman tu pula jawab balik semula apa yang mereka minta. Jadi yang tu kita kena tengoklah ayat nombor 14. Saya tertinggal pula ayat tu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sayang pula tertinggal ayat tu kan. Sepatutnya saya masukkan. Kejap. Tengok sekejap ayat. Muka surat 539. Sekejap ya. Betul tak tuan-tuan? Muka surat 539 ni. Diam je tuan-tuan perempuan ni. Maknanya betul lah kan? Betul Ustaz. Kak copy dekat ruangan, dekat chat box. Okey, tengok dekat chat box. Okey. Dia tengok ayat nombor 14 ya. Kalau kita baca ayat nombor 14, orang munafik tu setelah ada tembok kan, mereka panggil, mereka kata apa? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang munafik tu kata apa? Orang munafik tu panggil jerit kepada orang beriman. Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka kata. Maksudnya orang munafik ni dia kata, bukankah kami Islam dengan kamu juga dulu? Duduk bersama-sama dengan kamu. Sepatutnya tumpangkanlah cahaya tu kan. Okey, tapi apa jawab orang beriman? Orang beriman jawab, Bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Orang beriman kata, betul, kamu memang duduk dengan kami dulu, memang bersama dengan kami, kata orang beriman, tetapi kamu telah membinasakan diri kamu. Membinasakan diri kamu tu maksudnya apa? Membinasakan dengan sifat kemunafikan itu. Dan kamu hanya menunggu-nunggu dan kamu pula ragu-ragu terhadap agama. Maksudnya orang beriman ni bagi alasan, kenapa kami tak boleh tolong kamu? Kenapa kami tak boleh tumpangkan cahaya kami? Sebab engkau tu dulu dekat dunia telah buat perbuatan yang menyebabkan kau jatuh hina. Engkau ragu-ragu kepada Islam, engkau ragu-ragu kepada iman kamu. Akhirnya, kamu diperdayakan oleh syaitan. Itulah maklumat ringkas yang Allah sebut, dialogs antara orang munafik dengan orang beriman. Daripada dialogs antara orang munafik dengan orang beriman ini menunjukkan bahawa hari kiamat itu juga adalah merupakan hari panggil memanggil. Dia panggil yaumut tanad, hari panggil memanggil. InsyaAllah nanti mungkin selepas kita masuk bulan Syawal ke, kita akan mulakan pelajaran bersiri tentang hari kiamat. InsyaAllah kita ada modul alam barzah ada, alam kiamat ada,
Modul syurga kita dah siapkan buku. Modul neraka on the way, insyaAllah sedang nak terbit buku. Doakan semoga Allah memberikan kemudahan dan kelapangan supaya Akademi Tadabbur Malaysia dapat terbitkan nota-nota yang pernah dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Baik. Berdasarkan ayat ini, kita dapati orang munafik ini apabila mereka tak dapat tumpang cahaya, mereka nak jalan macam mana titian sirat tu? Lepas tu bagaimana mereka nak lalu sebab sudah ada tembok yang menghalang mereka. Akhirnya mereka jatuhlah ke dalam api neraka Jahannam. Tapi dia jatuh tu, dia jatuh dasar yang mana? Neraka ni sangat dalam ya. Maka sudah pasti dia akan jatuh ke neraka, ke dalam neraka yang paling jurang sekali. Fi darki asfali minan nar. Masa dia jatuh itulah dia akan kedengaran suara-suara api neraka. Dia akan kedengaran suara-suara penghuni neraka. Seperti mana ayat yang kita tahu tentang neraka. Okay, itu saja yang dapat saya terangkan secara ringkas untuk ciri yang ke-52 pada malam ini. Jadi, kembali kepada persoalan ke mana ahlul kitab. Okay, tuan-tuan, mengikut pendapat yang terpilih, yang menitah titian sirat hanyalah orang Islam sahaja, iaitu orang munafik dan juga orang yang beriman. Yang lain tu Yahudi dengan Nasrani, mereka telah pun dimasukkan ke dalam api neraka. Termasuklah orang kafir, musyrikin. Ada hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Allah panggil orang Yahudi, Allah panggil orang Nasrani. Itu kita kena masuk pada modul yang lain lah untuk mengetahui tentang titian sirat. Ataupun cerita tentang bagaimana Yahudi itu dan Nasrani itu dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, ada sebarang persoalan, ada sebarang pertanyaan. Perbincangan kita malam ni adalah malam terakhir, siri terakhir kita membincangkan tema munafik menurut Al-Quranul Karim. Sebenarnya boleh diperbincangkan banyak lagi lah. Ya, sebenarnya tajuk munafik ni kita boleh pecahkan mengikut sejarah kehidupan Nabi SAW. Cuma saya tak gunakan metodologi seperti itu sebab nanti akan makan masa yang panjang lah. Maksudnya kalau ikut pendekatan sirah Nabawiyah, kita kena ceritalah orang munafik selepas perang Badar macam mana, selepas perang Uhud macam mana, selepas perang Ahzab macam mana, selepas perang Tabuk macam mana. Itu perlu kepada waktu yang agak panjang juga untuk kupas ke semua ayat. Tapi saya ada letakkan secara ringkas dekat dalam nota ni, iaitu senarai ayat-ayat tentang munafik. Walaupun tidak keseluruhan, tapi bolehlah diambil sebagai panduan lah. Nanti tuan-tuan semak ayat ni dengan maklumat yang telah kita pelajari. Ya, dalam surah-surah tu saya ada letakkan. Okay. Lagi satu, saya minta maaf kerana tak dapat nak menerangkan tentang nama-nama bagi surah At-Taubah. Surah Taubah ni sebenarnya dia ada banyak nama yang para ulama sebutkan tentang orang munafik. Itu saya minta maaf lah tak dapat nak menerangkan kerana kita kena ambil waktu yang secukupnya untuk menghabiskan modul
memahami nama, tujuan dan tema surah. Ini bermakna lepas ni kita akan bawa juga pada waktu malam. Pagi pun kita kupas, malam pun kita kena ambil. Sebab kita sudah berada pada malam Syaban yang ketiga. Jadi kita tinggal lagi lebih kurang 26, ambillah 26 hari lah. So kita memerlukan 26 hari tu kita kena pulun. Kalau kita boleh buat dua kali, pagi dan malam, insyaAllah kita boleh habiskan. Untuk persediaan menghadapi bulan Ramadan. Jadi kita kena tamatkanlah tajuk munafik pada malam ini. Saya kira cukuplah untuk seperti kita ni dapat maklumat 12 siri, lepas tu ada 52 ciri-ciri orang munafik, saya rasa sudah memadai. Memadai untuk kita memahami tentang orang-orang munafik yang Allah sebut mula-mula kalau kita baca surah Al-Fatihah, kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada Allah menyebutkan ayat tentang, panjang ayat tentang orang munafik. Okay. Sebelum itu, saya nak tunjukkan tuan-tuan, sebenarnya orang munafik ini Allah ada membuat perumpamaan untuk mereka. Allah ada buat pemisalan. Okay, saya tunjukkan. Okay, pemisalan itu, kenapa saya tak bentangkan? Kerana kita pernah belajar. Siapa yang mengikuti kelas perumpamaan dalam Quran setiap hari Khamis malam Jumaat. Cuma saya tangguhkan kuliah itu sementara waktu kerana Khamis malam Jumaat ni saya ada aktiviti di luar maghrib tu. Jadi tak sempat nak kejar isyak, lepas isyak tu untuk buat kelas. Jadi saya tangguhkan dulu kelas perumpamaan itu. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok perumpamaan tu, saya boleh tunjukkanlah senarai dan saya akan tunjukkan linknya di mana nanti. Okey, contoh Okey, tapi saya akan cuba untuk buat kembali ni perumpamaan ni. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan nampak tak saya paparkan kisahnya? Saya paparkan mana senarai semak ni? Satno. Mana pun sekejap ya. Okey. Okey, tuan-tuan nampak tak saya paparkan senarai perumpamaan? Nampak, Ustaz? Okey. Senarai perumpamaan ni semua sekali ada 66. Ni perumpamaan dalam Quran yang kita modulkan akan buat pada setiap kali malam Jumaat. Cuma saya mohon maaf sebab rasanya kita hanya sampai dekat nombor kita hanya sampai dekat nombor 17 rasanya. Nombor 17 rasanya. Okey. Tapi untuk orang munafik tadi, tengok kat mana tau? Ni, perumpamaan nombor ni. Perumpamaan nombor 1 dan juga nombor 2. Ini perumpamaan untuk orang munafik. Rakamannya pun dah ada, jangan bimbang. Sebab kita dah buat, notanya pun dah ada. Okay, saya tunjukkan. Saya tunjukkan kata perempuan, notanya di mana. Sebab kalau tuan ikut sebelum ni, mungkin tahulah. Okay, tapi tak apa. Okey, kita tunjukkan notanya dekat mana. Satno. Tadi saya dah buka dekat FB. Dekat FB. Okey. Tuan-tuan nampak tak Google Drive ni? Nampak ya? Nampak, Ustaz. Okey, dekat link Google Drive ni, dekat maksudnya macam ni. Tuan-tuan kalau masuk dekat Telegram, ada dipinkan semua nota. Okey, tetapi mungkin ada yang tak masuk dekat Telegram, tak apa, nanti Kak Liza akan bantu dapatkan note untuk perumpamaan tu. Dekat dalam Google Drive tu, dia duduk kat sini. Okey, dia duduk dekat yang nota nombor 1 ni. Nampak tak yang saya tunjukkan dia punya pointer dia. Ni. Nampak tak bawah sekali tu?
1 hari bulan 9 tahun 2022 ke ni? Ke 22 hari bulan 9? Saya tak ingat. Rasanya 2023 ni. Okey, saya tersalah ni. Okey, saya tak apa ingat. Okey, tengok. Dekat nota perumpamaan siri 1 saya rasa ada. Tengok saya buka Oh, bukan. Bukan yang ini. Sekejap. Saya patah kembali. Macam mana ni? Okey. Dia dekat perumpamaan nombor 1. Dia dekat, ni. 13. Sekarang ni tuan-tuan nampak apa ni? Tuan-tuan nampak apa dekat share dekat Zoom ni? 13 hari bulan 10 2022. Ni dekat yang bahagian nombor 2 ni. Ini semua Kak Liza yang bantu saya duk masukkan ni. Okey, kita tengok dekat sini. Ni. Dekat nombor 13 bulan 10 2022 ni. Dah setahun. Sebab kita ada banyak tangguh sikit perumpamaan ni. Tengok perumpamaan orang munafik kan. Kita upload pada Januari bulan 2 24. Okey. Tengok ni perumpamaan. Nampak tak? Saya buka ni. Nampak kan? Nampak. Okey. Dekat perumpamaan tu kita tengok awak dia punya ni maafkan saya sekejap. Okey, dekat sini. Perumpamaan pertama ni dia kena scroll kat bawah ni sebenarnya. Cuma dia kena ni, nampak ya? Dekat sini kita tengok ada berapa ni. Yang ni sebab saya buka daripada Google Drive, patutnya kena upload dulu. Kita tengok ya, kita boleh baca tu. Kita dah buat nota dia, panjanglah sikit nota dia. Okey, nanti ambil. Kita dah sebut dengan tafsiran ayat kenapa perumpamaan kedua tu. Ayat nombor 19, au kasayyibin minas sama fihi dhulumati wa raddu wa barni. Tengok kat sini lah. Okey, ambil nota dekat sini sampai slide nombor 33. Maksudnya ada 33 slide PowerPoint. Okey. Nanti Kak Liza akan kongsikan dia punya link di YouTube tu insya-Allah. Jadi itulah yang dapat kita sama-sama ambil manfaat dengan rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat Sebab itu saya kena push juga untuk buat nota tu, dia akan bagi manfaat macam ni. Ketika mana kita nak guna balik, kita nak kongsi pada orang lain, benda tu dah wujud. Alhamdulillah dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengizinkan dan Allah banyak memberikan kemudahan. Alhamdulillah. Baik, ada apa soalan? Sebelum kita menamatkan pengajian kita tentang munafik pada malam ni, moga-moga dapat manfaat. Walaupun kita kupas secara ringkas, kurang-kurangnya kita tahulah kan tentang munafik ni macam mana. Kalau tidak, dia sebut munafik. Kan? Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada soalan, ada soalan tak dekat chat ada soalan ke apa ke? Tak ada Ustaz, dekat FB tak pun ada. tak ada. Kat FB pun tak ada. Okeylah. Kaiza nak copy link YouTube sekejap Ustaz. Okey, kita boleh kopi pula dah. Boleh copy lah dah. InsyaAllah, moga-moga Allah memberikan manfaat kepada kita insyaAllah. Okey. Kalau tiada apa-apa, nanti kita akan letakkan dekat Telegram, kita juga akan letakkan dekat WhatsApp group. InsyaAllah. Tapi siapa-siapa yang dah berada di dalam Zoom ni dah boleh tengok dekat chat box lah. Kaiza letak dah dia punya list YouTube dan juga nota dia lah. Bagaimana manfaat. Tuan-tuan, semua nota yang dapat boleh diedarkan. Boleh diedarkan. Tiada halangan. Sebab itulah sebenarnya tujuan kita mewar-warkan nota, kita buat link tu. Okey. Semoga Allah memberikan kita rahmat
Semoga Allah memberikan kita pengampunan, kerana salah satu kelebihan majlis ilmu adalah mendapat pengampunan dari Allah. Semoga Allah melindungi kita daripada api neraka. Semoga Allah mengurniakan rahmatnya dengan kita dapat masuk syurga. Semoga Al-Quran menjadi syafaat kepada kita di alam kubur, di alam akhirat nanti. Semoga Al-Quran lah ia akan mengeluarkan cahaya kepada kita. Al-Quran lah yang akan membantu kita untuk kita melintas di tiang sirat dengan secepat yang mungkin. Sekarang kita tak akan nampak hasil dia. Tetapi apabila kita mati, apabila kita berada di akhirat, kita akan nampak hasilnya. Tapi dengan syarat, kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan, kelemahan sepanjang saya mengendalikan perbincangan tentang tema munafik menurut Al-Quranul Karim. Kalau ada salah silap, apa pun, sama ada pada ayat Quran, sama ada pada tafsiran ayat, apa sajalah, kalau ada kesalahan kesilapan, tolong diberikan teguran. Tuan-tuan tahu kan macam mana nak hubungi saya, sebagainya. Boleh tinggalkan komen dekat ruang, dekat YouTube ke berkenaan channel yang berikutnya, ataupun pada FB page Nation, Tadabbur Academy. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa antum fajazakumullahu khair.